Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, sidang penonton yang berada di depan kaca TV, yang berada di atas talian, saya mengucapkan ahlan wa sahlan. Selamat bersama dalam majlis ayah sebagai pemimpin masuk syurga sekeluarga. Kita bertemu pada hari ini untuk sama-sama kita melihat bersama apakah panduan daripada wahyu ilahi sebagai seorang ketua keluarga, bagaimana memimpin, bagaimana kita boleh memimpin keluarga masuk syurga sekeluarga. Bagi ayah-ayah yang berada di depan kaca TV ataupun bagi ibu-ibu yang menemankan, bagi adik-adik, anak-anak yang bersama ayah pada hari ini, kita mengucapkan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, peluang untuk kita membaca Al-Quran, faham dan mengamalkan insya-Allah isi kandungan daripada Al-Quran. Dan sudah tentunya majlis ini, majlis ayah ini kita wujudkan kerana kita ingin beramal dengan surah At-Tahrim ayat yang ke-6 yang berbunyi auzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kamu wahai orang-orang beriman daripada diri dan keluarga daripada bahan bakaran api neraka. Kita ingin mengamalkan ayat ini. 3 perkara kaedah bagaimana kita merancang keluarga kita. Yang pertama ialah dengan kita bina syurga di rumah. Itu adalah frame kaedah yang tuan-tuan boleh dapatkan placard ataupun cara mengisinya nanti di Facebook Saving Families. Di Saving Families, di mana yang pertama kita belajar dah sesuatu ayat, kita nak lihat bagaimana bina syurga di rumah. Yang pertama. Yang kedua ialah kita ingin memastikan rumah kita di syurga nanti. Itu yang kedua apabila kita melihat kepada ayat pada hari ini. Dan yang ketiga, mana-mana ayat di dalam Al-Quran, sebagai seorang ayah kita nak melihat bagaimana perjuangan kita untuk masuk syurga sekeluarga. Jadi pada ayah-ayah, ibu-ibu yang berada pada hari ini, kita ada tetamu istimewa. Alhamdulillah, kita ada bersama dengan Al-Fadil Ustaz Tarmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Kalau semalam kita bersama dengan Ustaz Syekh Karim. Ya, hari ini bersama dengan Ustaz Tirmizi, dan Ustaz Tirmizi tidak asing lagi dalam dunia tilawah, dalam dunia Quran di bumi Malaysia ini dan juga di bumi di peringkat antarabangsa. Hari ini kita akan bersama Ustaz. Ustaz akan memimpin Ummul Quran peringkat awal ini. Kemudian nanti kita akan melihat kepada surah Ibrahim. Ya, di mana surah Ibrahim ini menceritakan bagaimana Khalilullah, ayah tauhid yang akan menjadi panduan kepada kita bersama. Tapi kita mulakan dahulu pada kali ini dengan tuan-tuan yang ada mushaf, kita buka surah Al-Fatihah, kita baca bersama dipimpin oleh Ustaz Tirmizi. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin
Amin ya rabbal alamin. Itu daripada surah Al-Fatihah sebagai permulaan, dan sudah pastinya surah Al-Fatihah ini penting Ustaz ya untuk ayah-ayah pada Ramadan PKP. Ya Ramadan ya, tak ada PKP, tapi kali ini kita berada di rumah, ayah-ayah yang sedang menonton sudah pastinya boleh menyemak kembali bacaan surah Al-Fatihah Ustaz ya. Walaupun ada yang kata dah banyak kali baca ya, tetapi kalau katakan tersilap, kalau Ustaz boleh kongsi sikit satu dua kesilapan yang biasa imam di rumah lah, imam di masjid insya-Allah lah ya. Okey. Tapi imam di rumah ni yang biasa banyak terlajak tu, terlanggar tu dekat mana Ustaz? Satu atau dua tempat? Perkara yang paling banyak sekali saya beritahu secara umum, Al-Fatihah perkara yang wajib jaga setiap Sabtu ataupun kita sebut tasydid. Dalam surah Al-Fatihah wajib pelihara tasydid. Mana jangan kita ringankan dia. Kalau kita ringankan tasydid, mana kita meninggalkan tasydid. Meninggalkan tasydid bermakna kita meninggalkan satu huruf daripada Al-Fatihah. Meninggalkan satu huruf maknanya dia akan mengubah makna. Bila ubah makna, dia akan menjadi masalah pada solat kita. Contoh, Bismillah. Ramai yang baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu salah. Bismillah. Bismillah bukan makna dengan Bismillah. Sabdu di atas lam. Okey. Iyyaka ramai yang baca Iyyaka na'budu wa Allah. Kesalahan tu kesalahan yang besar. Betul. Yang boleh pertama mengubah makna. Kalau iyyaka, kepada engkau lah kami sembah. Tapi kalau al-iya dengan masuk diya'us syams, cahaya matahari, takkan cahaya matahari yang kita disembah. Maknanya kesalahan tu sama ada kesalahan yang boleh mengubah makna, ataupun kesalahan yang ubah makna kepada makna yang lain, atau ubah makna kepada tidak ada makna. Sama saja. Jadi kena hati-hati. Setiap sabdu dalam surah Al-Fatihah, hati-hati jangan terlalu meringankan dia sehingga meninggal, dan jangan melampau sangat lah. Jangan melampau sangat. Melampau sangat tu maksud dia sampai sampai macam tu sekali. Tak boleh. Kita kena pertengahan lah. Itu yang banyak berulang sampai beberapa kali itu yang kadang-kadang was-was sangat kan. Saya ada kawan saya kongsi sedikit, dia bila dia belajar, jadi dia jadi macam dia macam was-was. Bila dia baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Macam tu saya dengar apa macam nak susah kan? Susah kan? Jadi jangan sampai melampau sangat. Jangan melampau. Baik, itu adalah nasihat dua perkara yang boleh kita baiki tuan-tuan, dan ini amat penting sebagai seorang ayah ya. Mungkin kita tak sempat pergi program tajwid ya, nak bersama dengan ustaz, tapi dalam program majlis ayah ini kita mempelajari, membaiki bacaan ya, dan dalam masa yang sama kita ingin mengambil panduan. Dalam tajuk kita pada hari ini, kita nak melihat pada Ibrahim, Nabi Ibrahim sebagai ayah tauhid, yang kita ingin lihat daripada surah Ibrahim, surah pada muka surat 260 ya. Kita nak melihat ayat yang ke-36 hingga ayat 41. Surah Ibrahim ini tuan-tuan perempuan dimati Allah sekalian, apakah isi secara umumnya? Nabi Ibrahim adalah bapa tauhid. Ia adalah bapa kepada keluarganya, tetapi dia juga adalah bapa kepada perjuangan tauhid yang diteruskan oleh nabi-nabi sehinggalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga bapa yang ada pada tahun 2020 ini, yang berada dalam rumah, yang berada di luar rumah. Inilah perjuangan. Dan perjuangan tauhid ini mengapa penting? Nanti kita akan belajar melihat satu persatu daripada surah Ibrahim ayat 36 hingga 41, agar saya sebagai seorang ayah-ayah yang berada di hadapan kaca TV boleh mengambil pelajaran paling kurang satu atau dua atau tiga yang boleh kita baiki sempena Ramadan ini. Moga-moga ia menyebabkan kita mendapat rahmat daripada Allah, bawa keluarga kita mendapat rahmat, dan bila dapat rahmat di akhirat nanti ustaz, insya-Allah moga-moga kita diizinkan menjejak ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala sekeluarga. Baik ustaz, kita sama-sama, bagi tuan-tuan yang ada di rumah boleh buka mushaf pada muka surat 260. Kita memulakan bacaan pada ayat 36 ustaz ya. 36 hingga 41. Insya-Allah. Sama-sama penonton-penonton yang rahmati Allah, untuk kita mengikuti menghayati bacaan daripada surah Ibrahim daripada ayat yang ke-36 dan hingga 41. Bagaimana perjalanan kisah doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Terima kasih diucapkan pada Ustaz membacakan daripada ayat 36 hingga 41 sebentar tadi daripada surah Ibrahim, surah ke-14, dan surah ini adalah surah Makkiyah Ustaz ya. Bila surah Makkiyah ini banyak bercerita tentang iman, banyak bercerita kalau zaman 2020 ni orang cakap pasal motivasi lah ya. Biasanya orang pergi motivasi, pergi program sana sini, tetapi sebenarnya kalau tuan-tuan tak sempat pergi program motivasi, tak sempat. Sebenarnya motivasi terbaik adalah datang daripada pencipta kita, dan motivasi itu adalah dengan meningkatkan iman kita. Ini penting untuk ayah-ayah ya, pasal kadang-kadang ayah disibuk. Kalau program Ustaz ya, kalau Ustaz berceramah, biasanya orang lelaki ke orang perempuan yang ramai biasanya? Confirm. Orang perempuan. Okey. Jadi kalau sibuk ataupun tak sempat, tetapi jangan sampai Quran tak sempat ya. Itu yang kita boleh ambil daripada surah Ibrahim ini. Dalam Al-Quran ada 26 surah Madaniyah ya. Ada 68 surah Makkiyah. Jadi banyak surah Makkiyah, surah yang memberi motivasi atas dasar iman. Dan dalam surah ini yang kita baca sebentar tadi, ayat 36, sebenarnya sambungan daripada ayat 35, iaitu Nabi Ibrahim berdoa, "Ya Tuhan, berhala itu telah menyesatkan kebanyakan manusia. Barang siapa mengikutiku, maka dia termasuk dalam golonganku, dan siapa menderhakiiku, maka engkau maha pengampun lagi maha penyayang." Ustaz ya. Jadi Nabi Ibrahim pada ayat 35 ada berdoa ya, jangan sampai dirinya dijauhkanlah ya, anaknya daripada menyembah asnam. Asnam ini tuan-tuan adalah apa? Berhala. Dan di dalam konteks di Mekah ya, konteks di Mekah itu asnam ini bukan sekadar berhala orang sembah begitu sahaja, tetapi dia menjadi satu industri
Dia menjadi satu industri, orang yang buat bisnes, dia jual asnam pasal buat duit. Ya, basically asasnya apa? Maksudnya dengan industri ini dapat menyebabkan orang tidak menyembah kepada Allah tapi menyembah kepada berhala-berhala ini. Jadi bila bercakap tentang buat duit, maka ia memang amat ganas, ya. Dia akan buat sebanyak-banyak mungkin dia pun tak sempat nak menyembah berhala tersebut, tapi dia menyembah satu lagi berhala namanya duit. Ya, dan itu panduan bagi ayah-ayah yang berada pada tahun 2020 ini. Apa-apa sahaja industri yang menyebabkan kita memesongkan daripada mengingat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang boleh menyebabkan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun melanggar kepada peraturan, yang itu doa Nabi Ibrahim wajnubni pada ayat 35 wa baniya, dan juga untuk anak-anakku. Itu panduan yang kita perlu ambil. Jadi ayat 36 itu bercakap tentang apa? Dengan asnam ini, outlalna, dia menyesatkan. Kita berdoa ustaznya dalam surah Al-Fatihah sebentar tadi, kita berdoa jangan kita jadi dari kalangan orang dimurkai, maghdub, dan juga satu lagi waladdallin, ya, disesatkan. Jadi salah satu daripada punca kesesatan adalah apabila anak dan diri keluarga kita, tuan-tuan, beri peluang untuk berkenalan dengan asnam sebentar tadi. Jadi Nabi Ibrahim menyatakan ini perkara besar, ya, outlalna kathiran minan nas, perkara yang besar yang banyak menyebabkan manusia sesat. Faman tabi'a, siapa yang ikut kepada aku, sesungguhnya dia daripada kalanganku. Siapa yang tidak ataupun menderhakai aku, maka sesungguhnya engkau adalah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Di sini sebenarnya ustaz, ya, sebenarnya Nabi Ibrahim ini dia ada kemahiran untuk memuji Allah, ya. Pasal sebelum ini Nabi Ibrahim pernah minta ampun untuk ayah dia, tapi Allah tegur pasal ayahnya tidak beriman. Jadi kita tidak boleh berdoa kepada orang yang meninggal dalam keadaan tidak beriman. Tetapi kalau orang itu masih hidup, kita minta, ya Allah tolonglah beri hidayah. Itulah yang selalu dibuat oleh para nabi, ya. Dan juga dalam konteks Nabi Ibrahim ini, beliau meminta daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar ampunkan, berikan kasih sayang kepada orang-orang yang derhaka. Tapi tak cakap direct. Dia cakap engkau ya Allah, engkau baik, kan. Jadi itu mengelakkan daripada Nabi Ibrahim tersilap sekali lagi dalam ayat yang ke-36. Dan ayat 37 itu adalah doa. Kalau tuan-tuan yang berada di rumah buka mushaf ayat 200, muka surat 260 ini, ada banyak doa Nabi Ibrahim, Ustaz, ya. Jadi ayah tauhid, ayah yang memimpin pada tauhid Nabi Ibrahim, bagi ayah yang ingin memimpin tauhid bagi keluarga pada tahun 2020 ini, tanda kita ini amat pentingkan tauhid ialah doa. Ustaz, ya, doa. Sikit-sikitnya doa. Outstation doa, bila berada di rumah sekarang doa, di kaca TV pun doa, ya Allah, moga-moga anak aku, diri aku, isteri aku, pasangan aku menjadi orang yang sentiasa diampunkan. Itu formula. Dan Allah ataupun Nabi Ibrahim berdoa pada ayat 37. Tapi saya nak tarik perhatian tuan-tuan, cuba beri perhatian kepada ayat 35, 36, bandingkan dengan ayat 37, 38. 35, 36, 37, 38. Perkataan 35, 36 itu Rabbi. Rabbi. Tetapi kalau katakan ayat yang ke-37 dan 38, Rabbana. Maksudnya dia Al-Quran ini, Ustaz cakap tadi lah, kalau baca kurang satu tasydid pun dia makna lain, ya. Jadi kalau di sini Rabbi maksudnya wahai Tuhan ataupun wahai Tuhanku. Tetapi kalau Rabbana, wahai Tuhan kami. Kalau tuan-tuan perasan, sebenarnya pada peringkat awal itu Nabi Ibrahim ini ada masa bersendiri. Ini mesej untuk ayah macam saya, ada masa kita kena bersendiri, ya, mengadu, bermunajat kepada Allah. Tetapi dalam masa yang sama, bila kita dah mula memikirkan kepada keluarga kita, ya, kalau kita tengok pada ayat yang ke 36 tadi itu, bila bercakap tentang Rabbi innahu, bercakap tentang berhala ini menyesatkan, dan pada ayat 35 itu ada cakap wabani, masuk pada ayat 36 tukar kepada Rabbana, ya, Rabbana inni askantu min zurriyati. Itu sebabnya saya nak minta ustaz kalau dapat baca sekali lagi ayat 37 ini. Doa ini doa Nabi Ibrahim tinggalkan anaknya di tempat tak ada tanaman, ya, tapi masih lagi utamakan apa? Solat.
Mari kita sama-sama. Okey, kita melihat ayat yang ke-37 Ustaz. Ya, 37. Okey, bagaimana doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam? Apa yang Nabi Allah Ibrahim minta first dulu? Dan bagaimana Nabi Allah Ibrahim mendetailkan doa tersebut? Ya, betul. Sama-sama kita dengar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbana inni askantu min ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون يا رب آمين. Amin ya rabbal alamin. Inilah doa Nabi Ibrahim yang kita ingin dalami lagi Ustaz ya. Kita sebenarnya nak mendalami lagi, tapi apakah yang didoakan oleh Nabi Ibrahim walaupun seorang-seorang, tapi Rabbana ya. Rabbana apa maksudnya? Walaupun kita seorang-seorang berdoa, ayah-ayah berdoa, kita masih fikir anak kita, masih fikir keluarga kita ya. Macam Nabi Ibrahim ini, dia tinggalkan zuriatnya dengan Hajar di satu lembah. Jadi inilah cara kita berdoa. Kita memikirkan, membayangkan orang-orang yang kita sayangi, kerana ayah kita nak memimpin keluarga kita ke syurga. Dan tandanya kita utamakan perkara pertama yang dalam doa ini ialah solat. Tapi kita nak tengok lebih lanjut lagi, kita berhenti sebentar Ustaz ya. Kita sebenarnya berhenti dan selepas ini kita bersama tetamu jauh ya. Kita ingin mendengar pesan daripada individu yang amat kita sayangi. Nantikan sebentar lagi dalam majlis ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga. Amin. Kembali kita dalam majlis ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga. Saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan yang masih lagi setia dalam majlis ayah untuk sama-sama kita melihat bagaimanakah contoh Nabi Ibrahim sebagai ayah tauhid, ayah yang menjadi pemimpin bagi keluarga. Dan pada sesi ini kita ingin mendengar pesan daripada ulama yang akan memberikan kata-kata hikmah, kata-kata yang akan memberi manfaat kepada ayah-ayah seperti saya Ustaz ya, dan juga kepada tuan-tuan yang berada di rumah. Jadi dengan ini kita menjemput ya tetamu kita yang berbahagia, Datuk Noh Gadut sebagai penasihat Majlis Agama Islam Negeri Johor. Mari sama-sama kita bersama. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, seronok mendengar suara Datuk. Duduk di rumah, muhasabah diri, lakukan ibadah. Silakan Datuk untuk berkongsi pada hari ini. Ayah-ayah sedang menonton di atas talian. Silakan. Kalau kita tengok tajuk iaitu ayah pemimpin masuk surga sekeluarga. Betul. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim. Oleh sebab itu, saya ingin membawa penonton merujuk surah At-Tur ayat 21. Ada menceritakan peluang ruang untuk ayah, ibu, isteri, anak-anak bersama-sama masuk syurga. At-Tur ayat 21. Syaratnya yang pertama mesti ada iman. Al-Sunnah wal Jamaah, Al-Asyairah dan Al-Maturidiyah. Yang kedua ada Islam, beribadah mengikut 4 mazhab. Dan yang ketiga Al-Ihsan. Dan yang keempat takwa kepada Allah dengan melakukan
perintah dan meninggalkan larangannya. Dan yang kelima, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah peluang untuk keluarga dihimpunkan ke dalam syurga nanti maka amat cerah, insya-Allah. Apabila kita sebutkan ketua keluarga ni bertanggungjawab. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Yang bermaksud bermula orang lelaki itu mempunyai kekuatan fizikal dan kerohanian daripada seorang perempuan. Sebagai pemimpin, sebagai ketua keluarga, sebagai suami dan juga sebagai ayah yang akan memandu, membawa ahli keluarga yang di bawah jagaannya hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah. Dan ada 4 perkara jangan kita lupa. Kita mestilah sentiasa berpesan-pesan kepada ahli keluarga. Yang pertama kita sebutkan tadi bahawa naklah sentiasa bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada kedua ibu bapa dan mengenang budi orang yang berjasa. Yang kedua, naklah kita sentiasa ingatkan Allah. Apabila kita ingatkan Allah, Allah akan ingatkan kita. Yang ketiga, naklah kita sentiasa berdoa, bermohon, bermunajat, merapatkan segala-gala permintaan kepada Allah. Insya-Allah, ud'uni astajib lakum. Dan yang keempat, yang paling penting, sentiasa beristighfar, bertaubat kepada Allah. 4 perkara ini amat penting untuk memastikan bahawa keluarga baiti jannati. Sidang penuntun yang dimuliakan, ayah amat penting dalam mencorak warnakan anak-anak dan ahli keluarga. Rasulullah telah bersabda yang bermaksud, ibu bapa adalah bertanggungjawab mencorak warnakan agama anak-anaknya, iaitu sama ada nak menjadikan dia seorang Yahudi atau akhlak Yahudi atau akhlak Nasara atau berpegang kepada Nasara ataupun Majusi, ataupun kita nak memastikan anak kita itu adalah agama Islam yang berpegang inna dina indallahal Islam. Agama sebenar itu adalah Islam. Al-Islam ya'lu wala yu'la alih. Jadi ibu bapa adalah satu insan istimewa dan mestilah mengambil tanggungjawab sebagaimana dalam surah Al-Anfal ayat 27 dan 28. Naklah memegang amanah, integriti, tanggungjawab yang amat penting kerana anak itu adalah satu nikmat, satu rahmat, satu anugerah Allah. Bagaimana kalau kita tengok orang yang tidak peluang untuk berkahwin ataupun berkahwin sampai berpuluh-puluh tahun sampai meninggal dunia tidak ada surat keturunan. Oleh sebab itu anak-anak zuriat keturunan satu aset yang paling tinggi nilainya, yang tidak ternilai. Bila mati anak Adam dalam hadis Nabi yang bermaksud terputuslah segala amalan di dunia ini yang dilakukan, melainkan 3 perkara, iaitu sedekah jariah, yang kedua ilmu pengetahuan yang berguna dan diamalkan, dan anak yang saleh. Jadi ibu bapa yang mendidik anaknya ke arah tadi, maka berbahagialah.
dan berbahagialah mereka itu. Masya Allah. Cuma perlu kita ingat bahawa nak jadi pemimpin ini mestilah orang yang saleh, hamba yang saleh, yang dekat dengan Allah, yang melakukan ibadah. Paling penting adalah salat dan juga ada ilmu dan hikmahnya. Sebagaimana Luqmanul Hakim membimbing, mendidik anaknya dalam ayat surah Luqman ayat 12 hingga ke 19. Tercatat di situ lebih kurang 14 perkara. 14. Inilah 14 perkara. Inilah bapa yang percaya. Yang pertama, bapa yang uswatun hasanah. Teladan diri. Supaya anak-anak kita bertanya, siapa insan yang menjadi ikon dia? Atau contohnya, kita nak dengar, adakah anak-anak kita berkata, ayah neku atau Datuk, apabila bonda. cakap tentang ikon sebentar tadi ya, ayah sebagai contoh, kalau katakan tadi Datuk ada bagikan 4 poin ya, syukur, ingat Allah, doa dan banyak istighfar ya. Kalau ayah itu atau ialah ayah, dia katakan dia dapat anak, biasalah anak sedang membesar, kadang-kadang dia buat perangai. Macam mana ayah nak susun dalam pemikiran dia agar tetap bersyukur, Datuk? Pasal kalau tak bersabar, tak bersyukur, memang macam-macam berlaku. Sila Datuk, boleh berkongsi sikit macam mana ayah ikon bersyukur itu tadi? Maka itu amat penting sekali. Oleh sebab itu kita banyak bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Sabar ini ada 3 peringkat. Satu, musibah. Yang kedua, untuk melakukan ketaatan. Yang ketiga, bagaimana kita nak menghadapi perkara-perkara yang kita sebutkan tadi, umpamanya anak-anak derhaka. Cuma saya nak mengambil kesempatan nak menasihatkan. Saya telah buat kajian walaupun tak tepat. Di antara sebabnya anak-anak derhaka, anak yang tidak mendengarkannya ayah dan bonda, sedangkan telah dengan ilmu pengetahuan yang tinggi, sehingga kan ayah berkorban, ibu berkorban. Maka ada mengatakan bahawa sebab salah satunya adalah makanan benda yang haram. Daging, tulang, darah yang timbul daripada makan yang haram, yang tidak halal itu, neraka lah lebih utama tempat. Maksud neraka di dunia, inilah berlaku masalah-masalah ujian kita. Yang kita sebutkan tadi, kadang-kadang kita dah bentuk dia begitu, bahawa dia tidak jadi, tapi jangan putus asa. Dalam Islam tidak ada putus asa. Mungkin kita muhasabah diri. Ada perkara-perkara yang lompang yang kita tidak menumpukan. Umpamanya, masa ruang kita tidak bersama-sama dengannya. Maka oleh sebab itu, anak-anak, bukan ayah dan bonda menjadi ikonnya, adalah insan lain. Kadang-kadang yang amat mendukacitakan, yang menjadi ikon dan ikutannya, insan yang talih, yang fasik. Oleh sebab itu, tanggungjawab ibu bapa dia daripada mula. Sebab itu diazankan, diiqamahkan, supaya iblis dan syaitan itu akan lari dan tidak bersama-sama dengan anak kecil kita. Lepas itu berikan tahnik, lepas itu kita aqiqah, lepas itu khatan dan sebagainya. Akikah ini pun kena perlu perhatian. Kadang-kadang kita tak ambil berat lembu mana, kambing mana yang kita pilih untuk jadi akikah. Kita bimbang kambing yang melata, yang memakan harta orang. Ini mungkin salah satu sebab jadikan anak-anak kita
bermasalah. Terima kasih Namun Datuk demikian, atas maksudnya tadi salah satu perkara penting yang perlu dibuat oleh si ayah ialah untuk bersabar dan juga dalam masa yang sama menyemak kepada sumber makanan, sumber bagi rezeki yang ada dalam rumah tangga agar Allah memberi keberkatan dan menghasilkan, membina anak yang soleh-solehah di dalam rumah Datuk ya. Itu yang disampaikan oleh Datuk tadi. Jadi saya ucapkan terima kasih daripada kalau majlis semakin ayah. Terima kasih Datuk. Moga-moga Datuk terus berdoa untuk ayah-ayah yang sedang mendengar sekarang ini, yang sedang mengikuti di depan kaca TV ataupun di atas talian, terus diberikan barakah, mendapat baiti jannati seperti yang Datuk maklumkan sebentar tadi Datuk. amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Datuk. Kita akan bersambung lagi, bertemu lagi insya-Allah. Tolong doakan. Assalamualaikum. InsyaAllah. Insya-Allah. Selamat berpuasa. Terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Datuk Noh Gadut, Penasihat Majlis Agama Islam Negeri Johor sebentar tadi memberikan panduan yang amat bermakna tuan-tuan ya, 4 perkara yang dapat sebentar tadi, iaitu seorang ayah yang menjadi ketua akan sentiasa bersyukur, ingat kepada Allah, doa dan juga istighfar. Dan rupa-rupanya 4 perkara ini lah yang kita baca sebentar tadi Ustaz ya. Nabi Ibrahim ni banyak berdoa. Kemudian kalau tuan-tuan yang ada mushaf, kalau tengok pada ayat yang diulang balik oleh Ustaz tadi, di hujung itu la'allahum yashkurun ya. Maksudnya memang Nabi Ibrahim ini nakkan anak dia bersyukur, tapi sebelum anak dia bersyukur, dia bersyukur sendiri. Dan tanda syukurnya itu ialah beliau berdoa betul-betul walaupun anak dia tinggal di satu tanah gersang, tetapi beliau ingin anaknya, dirinya solat. Ya, pasal solat ini adalah lambang syukur. Pasal mungkin ada orang kata saya bersyukur dengan saya cakap alhamdulillah Ustaz ya, ataupun dia cakap apa, saya bagi kuih kepada orang sebelah ya. Cuma bila melihat kepada kerangka Al-Quran, kita nampak di situ rupa-rupanya solat ini lambang paling tinggi seorang ayah yang memimpin untuk bersyukur. Dan kalau tadi doa sama kita dah sentuh, dan yang keempat tadi istighfar Ustaz ya. Ayat yang ke-41 itu sebenarnya istighfar. Boleh tak Ustaz sekali lagi kita membaca, tuan-tuan yang di rumah juga kita minta ampun untuk siapa? Diri, 2 ibu bapa, untuk seluruh orang beriman sampai ke hari kiamat. Sila Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Surahul Azim ayat 40-41 tadi memberi kesimpulan Ustaz ya. Sebenarnya ya Allah, jadikanlah ku mendirikan solat dan juga bersama zuriatku. Nah, itulah nasihat yang dibawakan oleh Datuk Noh Gadut sebentar tadi. Solat ini lambang syukur, nak ingat Allah, nak berdoa, dia terkumpul dekat situ. Di luar boleh, di luar kita bersyukur, alhamdulillah saya ada anak, saya ada makan berbuka, makan sahur ya. Tetapi bila kita kumpulkan semuanya itu pada satu perkara namanya solat ya, sehingga kan Allah dalam doa Nabi Ibrahim ini, Rabbana wa taqabbal du'a, ini adalah satu kehambaan daripada Nabi Ibrahim. Maksudnya apa? Ya Tuhan kami, terimalah. Ya, Nabi Ibrahim ini amat positif kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi ayah-ayah, ketika kita berdoa untuk keluarga kita masuk syurga, ada yang kata bahawa mungkinlah keluarga saya ni perangai dulu taklah berapa okey sangat, sekarang pun tak berapa okey Ustaz ya. Tetapi jangan negatif kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Ya, taqabbal doa, ya Allah tolong terima doa kami nak masuk syurga sekeluarga. Diikuti dengan Rabbana ufirli, ya Allah, ataupun wahai Tuhan kami ampunkanlah ku. Pelik Ustaz ya. Wahai Tuhan kami tapi ampunkan ku, ya. Nak ceritanya apa? Ceritanya doa ini Nabi Ibrahim baca juga bersama dengan keluarga je. Dan bila melihat nak minta ampun, pertama sekali diri sendiri, Ustaz ya. Dan Datuk Noh Gadut tadi bercerita tentang istighfar. Istighfar ini sebenarnya bukan sekadar di lidah, ya, bukan sekadar di dalam hati, itu penting juga. Pasal kadang-kadang mungkin katakanlah adik-beradik anak, Ustaz ya, kalau dua orang bergaduh, kalau ayah kata okey, pergi minta maaf. Dia mungkin cakap saya minta maaf. Katakan nama dia apa? Adam contohnya kan. Adam minta maaf. Kan? Itu datang daripada mulut tapi bukan datang daripada hati. Jadi bila kita beristighfar ini daripada mulut, astaghfirullahalazim, daripada hati, ya Allah aku ini ada kesilapan sebagai seorang ayah, dan yang ketiganya dari segi perbuatan. Apa yang boleh kita majukan tuan-tuan? Apa yang boleh kita baiki? 3 perkara yang boleh kita ambil daripada perbincangan kita sebagai resolusi. Yang pertama ialah kita ingin utamakan solat kerana ini adalah kaedah untuk kita bina syurga di rumah. Yang kita belajar daripada ayat tadi, kalau ayah nak memimpin dengan tauhid, dengan keimanan, utamakan solat. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana untuk kita bina rumah di syurga? Kita doa dan doa agar kita diampunkan, ampunkan ibu ayah kita, ampunkan seluruh mukminin muslimin yang ada. Doa Ustaz ya. Kerana itu cara untuk kita mendapat kurniaan daripada Allah di syurga nanti, ya. Dan yang ketiganya, apa yang perlu kita usaha betul-betul untuk masuk syurga sekeluarga? Cari apa sahaja sebab untuk kita bersyukur. Itu pesan ulama daripada Datuk Noh Gadut sebentar tadi, amat penting. Itu jugalah yang kita rujuk daripada wahyu sebentar tadi dalam ayat yang ke-37. La'allahum yashkurun. Cari, ya. Hari ini mungkin ayah sambil mendengar sekarang ini tengok, okey, isteri saya apakah 3 kelebihan yang saya akan menyatakan alhamdulillah, terima kasih Allah. Anak pertama, apa 2-3 kelebihan beliau? Alhamdulillah ya Allah. Anak kedua, anak yang ketiga, alhamdulillah ya Allah. Kita ingin sama-sama Ustaz ya, bersyukur sebagai resolusi. Dan atas dasar itu Ustaz, kalau kita boleh berdoa sama-sama, diaminkan oleh tuan-tuan, perempuan yang ada di rumah. Kalau boleh, salah satu doanya Ustaz, kita nak jadi orang yang selalu bersyukur kepada Allah SWT. Sila Ustaz. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم اغفر لنا والدينا وذرياتنا وأزواجنا وأرحامنا اللهم احفظ علينا والدينا وذرياتنا وأزواجنا وأرحامنا. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, kadang-kadang kami lalai, ya Allah. Ya Allah, kadang-kadang kami gagal menjadi ayah yang baik untuk anak-anak dan isteri kami, ya Allah. Ya Allah, terkadang kami membiarkan anak kami tidak menunaikan salat, ya Allah. Ya Allah, terkadang kami gagal mengejutkan anak kami untuk bangun salat wa fardu subuh, ya Allah. Ya Allah, kadang-kadang kami gagal mengawal aurat anak-anak kami, ya Allah. Ya Allah, terkadang kami mengkhianati amanah dan kepercayaan yang telah diberikan kepada kami oleh anak-anak dan isteri kami, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah, sebagai ayah, ya Allah. Ya Allah, janganlah kau hukum kami, ya Allah, disebabkan kelalaian dan kecuaian kami, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami ayah-ayah yang bertakwa, ya Allah.
Ya Allah, kau jadikanlah kami ayah-ayah yang bersyukur, ya Allah. Ya Allah, kau jadikanlah kami ayah-ayah yang bertanggungjawab, ya Allah. Ya Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Tuhan kami, kau kurniakanlah kepada kami pasangan-pasangan anak-anak yang menjadi penyejuk hati-hati kami, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada isteri kami pasangan yang membantu kami untuk menjadi ayah yang bertakwa, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami untuk menjadi guru-guru kepada anak-anak dan isteri kami, ya Allah. Ya Allah, sebagaimana kami seronok, kami bergembira berkumpul sesama anak-anak isteri kami, ya Allah. Kau berikanlah kami dapat bertemu dengan mereka semua ini di syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, sebagaimana kami seronok gembira untuk bertemu dengan anak-anak kami berkumpul di sini, ya Allah. Kau lanjutkanlah kami dapat bertemu dengan mereka semua di syurga-Mu, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah menerima doa kita sebentar tadi, Ustaz ya, dengan amin daripada tuan-tuan, ibu-ibu yang juga menemankan ayah-ayah bagi anak-anak, adik-adik yang bersama dengan ayah, ya. Kalau kita tengok kepada resolusi tadi, kita cuba cari poin untuk bersyukur pada setiap hari kerana kita adalah umat alhamdulillah. Dalam masa yang sama, tuan-tuan puan-puan mati Allah sekalian, kita mempunyai kempen kita mengambil panduan daripada Al-Quran. Kita kalau boleh nakkan Quran ini sampai ke seluruh negara, di hospital, di pusat kesihatan. Dan bagi tuan-tuan, mungkin ayah kata pada si anak, jom kita kumpul sikit ya, sampai seminggu 2 minggu, mungkin dapat mewakafkan satu mushaf dibaca oleh satu pesakit ataupun seorang frontliners, doktor dan sebagainya. Moga-moga ini juga adalah satu usaha daripada seorang ayah yang memimpin keluarga untuk ke syurga. Tuan-tuan puan-puan mati Allah sekalian, kita berada di penghujung ya. Kita alhamdulillah, dan harapnya kepada tuan-tuan dapat manfaat daripada perkongsian pada hari ini. Terima kasih Ustaz sudi bersama, dan insya-Allah kita bersama lagi ya dalam tajuk-tajuk yang akan datang, kerana majlis ayah ini penting Ustaz ya. Kerana ayah-ayah lah yang akan memimpin untuk masuk ke syurga satu keluarga. Kita tidak mahu ayah masuk sendiri, mak masuk sendiri, pandai-pandailah masuk syurga, kalau jumpa kita jumpa kat syurga. Tak ya. Ia perlu dibina seawal di sini. Dan insya-Allah kita bertemu ya, untuk maklumat tuan-tuan, kita bertemu di Astro Oasis pada 10.30 malam pada setiap hari insya-Allah, dan ulangan lagi pada jam 4.30 pagi ketika bersahur Ustaz ya, 4.30 pagi, bukan di Astro Oasis, di TV Al-Hijrah. InsyaAllah kita bertemu siaran ulangan, dan episod yang baru, siri baru, kita bertemu pada masa yang sama pada esok hari insyaAllah, pada tajuk yang baru, masih dalam majlis ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.